Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awan Nazri bin Abdul Aziz. Nombor matrik 283797. Tugasan yang saya terima adalah assignment 1, case study dan presentation. Disediakan untuk Dr. Muhammad Syahrudin bin Syakrani. Kod dan nama kursus adalah BWSS 2093, Contract in Islamic Finance and Banking, semester JJ 231. Jadi Al-Tawaruk ini merupakan salah satu kontrak syariah yang kian popular dan merupakan bentuk pembiayaan moden yang diaplikasikan oleh institusi kewangan Islam, sama ada di Malaysia maupun negara luar pada masa kini. Di negara Timur Tengah, konsep ini telah diaplikasikan dalam pelbagai bentuk pembiayaan. Manakala di Malaysia, konsep tawaruk kian diperluaskan penggunaannya dalam bentuk produk deposit dan produk pembiayaan seperti kad kredit, pembiayaan perumahan, urus niaga komoditi dan penerbitan bond. Di sebalik kepelbagaian produk dalam perbankan Islam, konsep pembiayaan berasaskan tawaruk juga tidak terlepas daripada pelbagai isu dan perbezaan pandangan daripada ilmuwan Islam seperti mana pelaksanaan prinsip syariah baik al-inah dan produk perbankan Islam. Jadi ianya bertujuan untuk melihat kajian lepas dan pandangan ulama dalam prinsip tawaruk serta aplikasinya dalam produk perbankan Islam. Selain itu, perbandingan di antara kontrak tawaruk dan kontrak syariah yang lain turut dibincangkan dalam kertas ini. Okey. Jadi kehadiran kepelbagaian prinsip-prinsip syariah ini dilihat mampu meluaskan keupayaan perbankan Islam untuk menguasai pasaran dan bersaing dengan produk perbankan konvensional masa kini. Okey, jadi maksud dan konsep dari sudut bahasa tawaruk itu dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu warq atau warik atau waraqa yang bermaksud wang perak, dirham atau logam perak. Tawaruk diguna pakai oleh generasi terdahulu untuk mendapatkan perak atau dirham. Perkataan warik telah diguna pakai dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 18-19 yang bermaksud, "Keutuslah salah seorang daripada kamu pergi ke kota dengan wang perakmu atau warik ini." Manakala perkataan tawaruk pula bermaksud meminta wang dan ia bermaksud lebih umum, iaitu meminta wang sama ada dari perak atau emas atau wang kertas. Selain itu, ia dinamakan tawaruk kerana ketika membeli barangan tersebut, secara bayaran bertangguh, pembeli tidak berniat menggunakan atau memanfaatkannya, tapi hanya ingin menjadikannya laluan ke arah memperolehi wang tunai. Kontrak tawaruk ini melibatkan dua urus niaga, iaitu permulaannya yang melibatkan pembelian secara kredit antara pembeli dengan penjual terhadap sesuatu aset, dan kemudian peringkat kedua di mana pembeli kemudiannya menjual secara tunai kepada pihak ketiga. Jadi secara teknikalnya, OIC Fiqh Academy mendefinisikan tawaruk sebagai seseorang mustawrik yang membeli barang secara pembayaran tangguh dengan tujuan menjual barang tersebut dengan harga yang rendah untuk mendapatkan tunai. Manakala Accounting and Auditing Organisation Islamic Financial Institution Syariah Standard atau AAO IFI memberi kesimpulan dengan mendefinisikan tawaruk adalah kontrak pembelian komoditi secara pembayaran bertangguh, sama ada melalui jalan terus atau kontrak murabahah. Jadi komoditi tersebut kemudiannya dijual semula secara tunai kepada pihak lain selain penjual asal, original sellers. Manakala Fiqh Encyclopedia of Kuwait turut memberikan maksud yang sama. Objektif konsep tawaruk atau komoditi murabahah digunakan pakai dalam perbankan Islam, iaitu untuk menyediakan pembiayaan atau untuk mendapatkan tunai atau kecairan kepada pelanggan dengan lebih efektif, menawarkan instrumen pendapatan tetap kepada pengguna dan kepelbagaian produk pembiayaan berteraskan patuh syariah bagi menyayangi produk perbankan konvensional di pasaran. Jadi kalau kita ikut dekat sini, sebagai contoh,
seorang pelanggan membeli takaful pendanaan dari seorang ejen takaful dan membuat bayaran melalui kad kredit. Kemudian nota lindung ataupun cover note dikeluarkan serta-merta dan pihak pelanggan boleh membuat pembelian cukai jalan dari pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Nota lindung tersebut berkuat kuasa serta-merta. Ejen takaful tersebut merupakan pengantara kepada syarikat takaful yang menyediakan produk tersebut. Jadi pandangan ulama fiqh berbeza pendapat mengenai pengaplikasian tawaruk. Sebahagiannya menolak manakala sebahagian lagi menyokong pengaplikasian tawaruk. Para sarjana yang menyokong penggunaan tawaruk dan berpendapat bahawa ianya dibenarkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahawa Allah menghalalkan berjual beli atau berniaga dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita lihat kalau daripada pandangan ulama Islam, sekiranya ianya harus pandangan ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Nawawi, salah satu pandangan Imam Ahmad Hanbal, Ibnu Human dan pengikutnya. Dan yang kedua adalah makruh. Ini merupakan pandangan mazhab Maliki dan riwayat kedua Ibnu Ahmad, Ibnu Hanbal. Okay, yang ketiga makruh menghampiri haram. Dinyatakan oleh Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim. Selain daripada itu, resolusi syariah kewangan Islam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dalam mesyuarat Majlis Penasihat Syariah ke-51 telah memutuskan bahawa produk deposit, produk pembiayaan dan penerbitan sukuk yang menggunakan konsep al-tawaruk adalah dibenarkan dan disebabkan oleh beberapa asas pertimbangan, iaitu yang pertama, para ulama berpendapat bahawa tawaruk dibolehkan kerana ia merupakan diklasifikasikan sebagai kegiatan jual beli berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang di mana Allah menggunakan berjual beli dan melarang riba. Melalui kaedah fiqh, pandangan ulama semasa membenarkan konsep al-tawaruk berdasarkan pandangan di kalangan mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'i yang mengharuskan penggunaan al-tawaruk. Jadi isu ketulusan dan logik penggunaan contemporary tawaruk turut diutarakan oleh Rahil Ali pada tahun 2014 akan perbezaan tawaruk dengan pinjaman berkadar faedah yang diaplikasikan oleh perbankan konvensional. Beliau mengutarakan pandangan akan keperluan kontrak hiwalah yang diaplikasikan dalam transaksi tawaruk agar aplikasi tawaruk dilihat lebih jelas dan logik. Walau bagaimanapun, Azlan Hassan pada tahun 2009 mengatakan tawaruk merupakan alternatif terbaik dalam memberi pembiayaan atau tunai kepada pelanggan berbanding pembiayaan berdasarkan. Jadi ciri-ciri kad kredit Islami yang pertama adalah mematuhi syariah. Itu yang semestinya. Jadi kad kredit Islami ini perlu mematuhi syariah dan bebas daripada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang Islam. Perbezaan utama antara kad kredit Islami dan kad kredit konvensional adalah larangan gharar dan riba. Gharar bermaksud berlebihan, manakala riba adalah mengenakan faedah. Selain itu, kad kredit Islami tidak ada charge compound kerana charge berlebihan dilarang di bawah undang-undang syariah. Kad kredit Islami juga mempunyai sistem penapisan untuk memastikan bahawa kad kredit hanya akan digunakan untuk urus niaga halal. Ini bermaksud bahawa kad kredit Islami tidak boleh digunakan untuk membeli alkohol, perjudian atau untuk aktiviti dan pembelian lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sekiranya kad digunakan untuk tujuan tersebut, pengeluar kad iaitu pihak bank tidak akan membenarkan dan transaksi tersebut akan ditolak. Dan yang keduanya adalah tiada faedah. Jadi sebarang jenis cas faedah atau riba dilarang sama sekali di bawah undang-undang syariah. Maka perkhidmatan yang disediakan oleh kad kredit Islami tidak boleh melibatkan apa-apa charge tersebut. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh perbankan Islam adalah menyediakan kad kredit Islami dengan mengenakan bayaran untuk perkhidmatan mereka yang dikenali sebagai charge keuntungan.
Caj tersebut hanya akan dikenakan sekiranya ada jumlah tertunggak yang tidak dapat dibayar dalam tempoh yang ditentukan. Caj keuntungan biasanya dikira setiap hari pada 13.5% sehingga 18% setahun. Caj tersebut akan dikenakan jika pemegang kad tidak melakukan bayaran sebelum tempoh yang telah ditetapkan oleh bank. Caj keuntungan didasarkan pada sistem bertingkat, bermaksud jika anda ingin menikmati kadar yang lebih rendah untuk baki tertunggak anda perlu memastikan anda menyelaraskan pembayaran anda tepat pada masa ini. Ini kerana pembayaran lewat untuk baki tertunggak akan menyebabkan bank meningkatkan kadar keuntungan yang perlu anda bayar. Kebiasaannya pembayaran balik bulanan minimum yang perlu dilakukan ialah sebanyak 5% daripada bil kad kredit atau sekurang-kurangnya RM50 bergantung kepada pihak bank pada tarikh matang setiap bulan. Kegagalan untuk membuat pembayaran balik bulanan minimum yang akan menyebabkan caj kadar keuntungan ke atas baki tertunggak naik ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pemegang kad juga akan dikenakan denda lewat 1% atau sekurang-kurangnya RM10 bergantung kepada bank. Jadi yang seterusnya adalah tiada yuran tahunan. Amat sukar untuk mencari kad kredit Islamik yang mempunyai yuran tahunan. Sememangnya tidak ada lah. Okey, jadi kebanyakan kad kredit Islamik pasti akan tertulis no annual fee dan bukannya untuk 1 tahun sahaja tetapi untuk seumur hidup. Dan seterusnya adalah tiada caj tambahan. Ada kalanya kad kredit konvensional mempunyai caj tambahan untuk sebarang transaksi ataupun pertukaran. Ciri-ciri kad kredit Islamik pula tidak mempunyai caj tambahan seperti yang telah diberitahu pada awalnya. Pengguna hanya perlu membayar sejumlah wang yang mereka gunakan pada bulan itu saja. Dan yang seterusnya, tiada faedah dan riba. Kad kredit Islamik tidak akan caj anda berulang kali biarpun tidak membayar sejumlah wang yang anda telah gunakan. Faedah dan riba sememangnya dilarang dalam Islam. Bagi pengguna kad kredit Islamik, mereka akan dikenakan caj keuntungan akan hanya dikenakan sekiranya ada jumlah tertunggak yang tidak dibayar dalam tempoh yang ditentukan. Dan yang terakhir sekali adalah segala urus niaga hanya digunakan untuk yang halal saja. Okey, kegunaan kad kredit Islamik hanya untuk urusan niaga, urusan berniaga yang halal saja adalah ciri-ciri kad kredit Islamik. Sekiranya pengguna menggunakan kad ini untuk urusan yang tidak halal seperti membeli alkohol, berjudi, melakukan aktiviti atau ke tempat yang tidak dibenarkan dalam Islam, pihak bank atau pengurakat akan menyekat transaksi tersebut dan ia tidak dapat digunakan di situ. Okey, dan yang terakhir sekali iaitu perlindungan takaful. Kad kredit Islamik akan menawarkan perlindungan takaful percuma ke atas baki tertunggak bulanan dan manfaat khairat kematian. Ya, ini bermaksud syarikat takaful akan membantu untuk menjelaskan keseluruhan jumlah baki yang digunakan pelanggan. Tidak kira sama ada pelanggan Islam ataupun bukan Islam. Okey, jadi kesimpulannya, al-tawaruk merupakan bentuk jual beli yang melibatkan 3 pihak atau lebih. Ia merupakan alternatif kepada bai' al-inah yang banyak menimbulkan kontroversi dalam kalangan sarjana Islam terutama dari Timur Tengah. Tawaruk merupakan alternatif terbaru dalam membantu institusi kewangan Islam dalam mempelbagaikan produk dan jenis pembiayaan kepada pengguna. Kepelbagaian produk yang ditawarkan oleh institusi kewangan mampu memberi pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pembiayaan yang patuh syariah dan mampu bersaing dengan institusi kewangan konvensional yang sedia ada. Walaupun majoriti ulama dan badan syariah daripada institusi kewangan Islam di seluruh dunia telah menerima pakai kontrak tawaruk dalam produk perbankan Islam, begitu juga Malaysia. Namun aplikasi tawaruk, terutama tawaruk munazam, perlu dilaksanakan dengan penuh teliti dan berhati-hati agar pelaksanaan tidak bercanggah dengan prinsip syariah. International Council of Faith, Akademi OIC juga menggalakkan institusi kewangan Islam menawarkan Islam syariah Qardul Hasan ataupun benevolent loan kepada pengguna yang memerlukan pembiayaan atau tunai dan tidak hanya bergantung dan berpegang kepada kontrak berasaskan prinsip tawaruk. Jadi sekian, terima kasih.